Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, Guru Akademik di Mahat Tabiah Haraki An-Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, video kali ini berkaitan dengan contoh-contoh soalan atau bentuk soalan pentaksiran bilik darjah untuk bab yang ke-12, pengendalian data. Okey, video ini adalah video part 3 sambungan kepada part 1 dan part 2. Kita tengok bentuk soalan seterusnya dan kita cuba selesaikan. Okey. Soalan pertama, selesaikan masalah berikut. Carta palang di bawah menunjukkan masa yang digunakan oleh Jimmy untuk bermain permainan video. Tukarkan perwakilan itu kepada perwakilan graf garis. Okey, dia bagi graf palang, kita nak tukar kepada graf garis. Okey, lebih kurang sama, cumanya beza dia kita akan nampak macam ni. Okey. Cikgu cuba lukis dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, garis paksi mencancang, paksi mengufuk. Benda yang sama. Okey. Ini masa dalam minit. Okey, yang ini hari. Okey, sama seperti graf palang ni juga. Carta palang ni. Cumanya kita tengok kat sini. Okay, skala kita ambil lebih kurang sama. Skala dia sama. Okay. Okay, kita ambil cumanya dia punya skala dia akan jadi macam ni. Kita buat 2, 2, 2 macam ni. Okay, nombor 1 kat sini. 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Jadi masa ni dalam minit sama aja skala dia. Okay. Skala 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Okay. Tulis dulu skala dia. Okay, kita plotkan. Kita ambil nilai ni. Okay, tempoh permainan untuk setiap hari itu. Sama aja. Okay, kita tandakan. Gunakan nilai yang sama. Okay, untuk hari pertama 80. Tandakan. Hari kedua 10. Tandakan. Hari ketiga 50. Kat sini. Hari keempat 100 minit. Hari kelima 60. Hari ke-6 40. Okey. Lepas itu kita sambungkan setiap titik yang ditanda tu. Menggunakan pembaris.
Okey, lebih kurang macam tu. Inilah yang panggil gerah garis. Okey, kita ambil nilai yang sama. Okey, jadi tandakan raih pada justifikasi yang betul bagi penukaran itu. Kita dapat mengekalkan nilai data asal. Okey, data asal. Yang kita ambil data asal, minit yang sama, dia punya skala, hari pun sama, 1/6 hari, tempoh permainan setiap hari itu data yang sama. Cuma kita tukar perwakilan data tu daripada carta palang kepada graf garis. Itu saja. Okey. Selesai muka surat 123. Seterusnya, jawab soalan di bawah berdasarkan maklumat yang diberi. Okey, graf garis di bawah menunjukkan keuntungan sebuah syarikat dari tahun 2011 hingga tahun 2015. Okey, ada beberapa soalan dekat situ. Nyatakan keuntungan syarikat itu pada tahun 2014. Jadi kita kena tengok betul-betul. Okey, kita zoom sikit tengok. 2014 ni bacaan dia berapa? 66, 67, 68. Okey, 68,000. Jadi kita tulis kat situ keuntungan pada tahun 2014 tu RM 68,000. Okey, selesai soalan 1. A tu. Nyatakan satu inference yang boleh dibuat berdasarkan graf garis itu. Okey, kita tengok mula-mula keuntungan dia naik turun start. Lepas tu naik lagi. Okey. Jadi inference dia, kita tulis ayat dia. Keuntungan syarikat itu bertambah setiap tahun selepas tahun 2013. Okey. Selesai soalan B. Soalan C itu. Berdasarkan trend graf garis itu, ramalkan keuntungan syarikat itu pada tahun 2016. Okey, 2016 tahun selepas tu. Jadi kita tengok kenaikan dekat sini. 2013 ni 61, 62, 63. 63 pergi 68, 5. Ni naik lagi 71, 3. Jadi mungkin naik lagi 4 ke 5 ke. Jadi anggaran kita kat situ lebih kurang mungkin dia akan naik 75,000. Jadi kita tulislah anggaran dia mungkin dia mencecah 75,000 keuntungan syarikat tu. Okey. Okey, selesai yang tu. Muka surat 124 selesai. Okey, pergi kepada muka surat seterusnya. Soalan seterusnya. Jawab soalan di bawah berdasarkan maklumat yang diberi. Cartapai di bawah menunjukkan grade telur yang dijual di sebuah kedai. Terdapat 140 biji telur grade B. Okey, dia kata grade B. Okey, maklumat yang kita dapat kat sini, grade B itu 140 biji. Sudut dia 120 darjah. Okey, tengok maklumat yang dia bagi. Okey. Okey, sudut X tak tahu berapa, kita kena cari. Okey. Grade C 90 darjah, sudut tegak sebenarnya kat sini. Okey. Cari nilai X. Okey, berapa nilai X ni? Okey, baik. Untuk kira nilai X, sudut
semua ni 360 darjah. Jadi X sama dengan 360 darjah. Tolak yang grade B punya sudut tu, sudut sektor dia 120 darjah. Tolak yang grade C punya sudut sektor 90 darjah. Okay, kita akan dapatlah nilai X tu. Okay. 360 darjah tolak 120 tolak 90. Jadi kita dapat nilai X tu 150 darjah. Okay, selesai soalan A. Hitung jumlah bilangan telur. Okey, sekarang ni maklumat yang kita dapat adalah bilangan biji telur tu grade B. Itu pun yang sudut 120 darjah. Okey, 120 darjah. Jadi kalau 360 darjah, kita akan dapatlah jumlah bilangan telur tu. Okey, baik. Jadi dia punya rumah akan jadi macam ni. Okey, sekarang ni kita nak tahu jumlah. Okey, baik. Kita ambil grade B sebagai rujukan. Okey, baik. Sekarang ni yang grade B adalah 140 biji. Okey. Daripada jumlah bilangan telur. Okey, cikgu ringkaskan JBT, jumlah bilangan telur. Okey, sama dengan kita bandingkan sudut pula. Tadi bandingkan bilangan 140 per dengan jumlah semua. Sudut pula 120 darjah ni yang grade B ni. Per dengan 360 darjah lah. Okey, dia macam perkadaran lah, kita buat perkadaran macam ni. Okey. Jadi nak dapatkan jumlah bilangan telur, okey, JBT. Tadi ni 140 darab 360 darjah. Okey. Seratus 140 darab 360 darjah bahagi 120 darjah tu. Dapatlah jumlah bilangan telur. Okey, 140 darab 360 bahagi 120. Dapat 420 biji telur. Tulis kat situ, biji telur. Okey. Selesai B tu. A selesai, B selesai. Okey. C, cari beza antara bilangan telur grade A dan grade C. Okey, grade A dah tahu dah tadi, nilai sudut dia 150. C 90 darjah. Beza antara bilangan telur. Jadi cara dia kita bandingkan dia punya sudut beza dah. Okey, X tu 150 darjah. Tolak 90 darjah. Bahagi jumlah sudut 360 darjah. Okey. Sama dengan, bukan sama dengan, darab. Okey, darab jumlah bilangan telur tadi 420 biji telur tu. Macam ni. Okey. Ini beza dah. Maksudnya kita buat beza sudut per dengan jumlah sudut darab dengan jumlah bilangan telur. 150 tolak 90 bahagi 360 darab 420. Jadi kita dapat 70 biji telur. Beza bilangan grade A dengan grade C tadi tu. Itu cara dia macam mana kita nak selesaikan soalan macam ni. Okey, selesai. Semoga bermanfaat kepada para pelajar. Okey. Jadi, selesai kat itu. Seterusnya, muka surat 126 ni, muka surat terakhir.
Jawab soalan di bawah berdasarkan maklumat yang diberi. Okey. Plot titik di sebelah menunjukkan satu kajian bertajuk berapa buah buku yang kamu baca semasa cuti sekolah. Itu tajuk dia. Okey, kita jawab soalan dia nombor 1 ni. Berapakah bilangan murid yang dikaji? Okey, berapa bilangan murid? Kita tengok plot titik tu ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi jawapan dia 20 orang murid. Okey, selesai soalan A. B, berapakah bilangan murid yang tidak membaca mana-mana buku? Jadi, bilangan dia kita cari dekat kosong ni lah. Ada berapa? 3. Jadi, 3 orang. 3 orang murid yang tak membaca langsung mana-mana buku. Okey, yang bawah ni bilangan buku kan maksudnya. Kosong bilangan buku 3 orang. Apakah inferen yang boleh dibuat tentang bilangan buku yang dibaca oleh murid-murid semasa cuti sekolah? Okey, inferen kita tengok data yang paling banyak yang mana. Okey, bilangan buku 2. Jadi kebanyakan pelajar ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orang pelajar paling ramai lah. Okey, bilangan buku dia 2. Okey, jadi inferen dia kat sini kita tulis kebanyakan murid membaca dua buah buku semasa cuti sekolah. Okey. Itu dia inferen. Selesai soalan nombor 1. Soalan terakhir. Plot batang dan daun di sebelah menunjukkan umur ahli keluarga yang menghadiri perjumpaan keluarga Jack. Okey, ini. Okey, plot batang dan daun. Berapa orang kanak-kanakkah yang berumur kurang daripada 12 tahun? Jadi kita kena kira kat sini tengok. Okey, umur yang kata 2 ni kita tanda ni yang kurang pada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, 7 orang kanak-kanak. Okey. Jadi para pelajar mestilah mahir dan faham macam mana nak baca plot batang dan daun ni. Okey, berapakah umur ahli keluarga yang paling tua? Jadi nak paling tua tengok bawah ni lah. 61. Okey, 61 tahun. Okey, itu je cara baca dah. Ni kekunci ni kat ni. Kalau 6, 0, 60, 61, 61 tahun lah. Okey, macam tu cara baca dah. C, katakan moyang Jack yang berusia 98 tahun menghadiri perjumpaan itu. Mengapakah usianya adalah unsur luaran? Nampak? Umur 98 jauh daripada umur-umur ahli keluarga yang lain. Jadi sebab apa dia kata usianya tu unsur luaran? Sebab umurnya adalah jauh beza, adalah jauh beza dengan umur ahli keluarga yang lain. Okey, dia macam nilai ekstrim lah. Jauh beza kan. Okey, selesai. Okey, itulah dia. Kata contoh-contoh soalan, bentuk soalan, pentaksiran bilik darjah. Okey, untuk video part 3 ni. Jadi, dengan bimbingan dan kata tunjuk ajar yang cikgu berikan ni, semoga para pelajar lebih mahir lah untuk menjawab bentuk-bentuk soalan bab yang ke-12 ni, pengendalian data semua ni. Okey.
Okay, tengok daripada awal tu, yang tu. Okay. Tukar daripada carta palang kepada gerah garis. Okey, lepas tu apa dia punya justifikasi mengekalkan nilai data asal. Okey, lepas tu yang tadi ni daripada graf garis kita jawab soalan yang diberikan. Okey. Lepas tu carta pi kita kira nilai yang diperlukan dalam carta pi tu. Okey. Yang ni plot titik pun sama, dia tanya soalan, inference dan sebagainya. Dalam last kali tu berkaitan dengan plot titik soalan, biasanya dia akan tanya yang ni. Okay? Jadi semoga bermanfaat pada para pelajar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.